Sambung daripada ayat 41, 42 ya, tentang golongan yang meminta hukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta hukum kepada Rasulullah. Ayat 42. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalau mereka datang kepada kamu wahai Nabi, minta hukum, minta keputusan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Kita sampai mana? 43 Kita baru lepas bulan tarikh 10 Muharram tarikh 10 Muharram. Dan dalam tarikh 10 Muharram ni amalan yang disunatkan ialah pada 10 Muharram ialah puasa. Apakah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita berpuasa pada tarikh 10 Muharram? Antara peristiwa yang berlaku ialah macam mana? Nabi Yunus ditelan ikan 10 Muharram. Sahihkah tarikh tu? 10 Muharram. Satu. Ya. Nabi Nuh pun dikatakan tarikh 10 Muharram, dikatakan. Bila dikatakan ni mana kita tak pasti sangat, ya. Dikatakan Nabi Nuh diselamatkan pada tarikh 10 Muharram daripada banjir besar. Dikatakan Nabi Yunus pun dilepaskan dari ikan tu pada tarikh 10 Muharram, dikatakan. Tetapi yang benar-benar sahihnya dalam riwayat hadis, pada hari 10 Muharram itulah, tarikh 10 Muharram, Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Adakah kerana sebab tu kita berpuasa? Allah menyelamatkan Nabi Musa pada tarikh 10 Muharram, maka sunat kita berpuasa pada tarikh 10 Muharram. Bagaimana pula Allah Ta'ala selamatkan kita tak puasa pada hari itu? Nah kan? Kita duduk satu tempat kan, duduk setempat, kemudian ataupun kita patut naik satu kereta tu, tak jadi naik kan, kita naik kereta lain. Kereta yang patut kita naik tu tak naik tu, berlepas dulu, tolak tu, tiba-tiba kereta tu kemalangan. Kalau kita naik kereta tadi tu, habis kita kan. Jadi Allah selamatkan kita. Sunat tak puasa tarikh kita selamat? Sabarlah kita. Sabarlah kita kan. Kenapa kita tak puasa tarikh Nabi Ibrahim diselamatkan, dihumban masuk dalam api? Kenapa kita tak puasa tarikh Nabi Ibrahim diselamatkan? Dan kan Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapa para nabi. Apa kita tak puasa tarikh diselamatkan? Bila tarikhnya? Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu jawab ni. Saya pun tak tahu nak jawab. Kenapa peristiwa Nabi Musa aja kan disunatkan, disunatkan. Jadi mungkin sekadar nak mengenang. Tetapi ialah tarikh tu tarikh yang besarlah. Maka kita ambil fadilat fadilat bahawa puasa pada tarikh 10 Muharram tu Allah Ta'ala mengkifaratkan dosa setahun yang telah lalu.
fadilat yang disebut di dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau semata-mata tarikh itu Allah selamatkan Nabi Musa, banyak persoalan. Kenapa tak puasa tarikh ni? Allah selamatkan ni, Allah selamatkan ni, Allah selamatkan ni, macam-macam lagi. Kenapa tak puasa? Situ kita blank nak jawab. Kita keliru tak boleh nak jawab kan? Tak boleh nak jawab Jadi terpuasa tu mungkin cara mudahnya ada fadilat, ada kelebihan kerana Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu pada tarikh 10 Muharram. Allahumma salli ala. Ayat berapa? 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut tauratu fiha hukmullah summa yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Sambung daripada ayat 41, 42 tentang golongan yang meminta hukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta hukum kepada Rasulullah. Ayat 42. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalau mereka datang kepada kamu wahai Nabi, minta hukum, minta keputusan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukum di antara mereka ataupun berpaling, tidak payah hukum. Tapi kalau hukum, fahkum bainahum bil qist. Hukumlah di antara mereka dengan qist, dengan adil. Jadi dasar dalam agama, dasar dalam agama ialah mestilah hukuman itu dilakukan dengan adil. Tidak boleh dibezakan, tidak boleh ada dua darjat, dua status dalam melaksanakan hukuman. Misalnya dua darjat bila yang mencuri itu al-wadi', orang yang marhain, yang hina, yang tidak ada nama, tidak ada pangkat, maka hukumannya diberatkan. Kalau yang mencuri itu asy-syarif, orang yang mulia, orang yang ada pangkat, maka hukuman yang berat diganti dengan hukuman yang ringan. Ini disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana ada kes orang mencuri, kes orang mencuri, yang mencuri itu orang syarif, orang syarifah, orang mulia, seorang perempuan yang ada pangkat, maka mereka minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diringankan hukuman. Jangan potong tangan, pasal yang mencuri ni orang baik, orang mulia kan. Maka sinilah Rasulullah marah dan Rasulullah memberikan amaran supaya tidak membezakan antara orang syarif, orang mulia, orang VIP dengan orang yang rakyat biasa. Hukuman mestilah sama kalaulah kesalahan itu kesalahan yang sama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat contoh, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah anak kepada Muhammad sendiri, Sayyidatina Fatimah anak Nabi Muhammad, saraqat, mencuri. Jadi jenayah dia, kesalahan dia mencuri. Andai kata begitu, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Makna Nabi akan buat keputusan yang sama, mestilah dipotong tangan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi maknanya kedaulatan undang-undang tu mestilah ditegakkan. Itu kata fahkum bainahum bil qist. Hukumlah di antara mereka dengan qist. Jadi orang Yahudi dulu, mereka menunjukkan contoh yang tidak baik. Mereka menunjukkan contoh yang tidak baik, iaitu kalau di antara dua golongan Yahudi, Bani Nadir dengan Bani Quraizah. Bani Nadir ni lebih mulia daripada Bani Quraizah. Nadir, Yahudi Bani Nadir. Dalam Yahudi itu dia pecah berapa? Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah. Yahudi Bani Nadir secara umum lebih mulia daripada Yahudi Bani Quraizah. Maka kalaulah Yahudi Bani Nadir membunuh Yahudi Bani Quraizah, yang mulia Bani Nadir bunuh Yahudi Bani Quraizah,
yang VIP ni bunuh yang marhain ni tidak dikenakan qisas, tapi diberi ganti, bayaran ganti. Tak payah dibunuh lah, pasal dia orang kaya, jangan bunuh dia. Dia akan bayar ganti kepada keluarga si mati. Tapi kalau Yahudi marhain ni, Bani Quraizah ni membunuh Yahudi Bani Nadir, maka digunakan hukuman asal, iaitulah hukuman qisas, bunuh balas. Itu double standard. Kalau orang kaya bunuh, tak payah bunuh dia, kita bagi bayaran ganti. Kalau orang marhain, orang biasa bunuh orang kaya, maka diberi hukuman qisas. Ini double standard tu, ya. Jadi sini Allah Ta'ala tegaskan kepada Nabi, fahkum bainahum bil qis, hukumlah di antara mereka dengan qis, dengan adil, ya. Apa-apalah kesalahan mesti kita laksanakan dengan adil. Maknanya langgar lampu isyarat, apa hukuman dia? Denda berapa ringgit? 300. Katalah denda 300. Yang langgar tu cikgu sekolah, denda dia 300. Yang langgar tu ustaz, sebab dia lambat nak pergi ceramah dah, 300 juga. Tak kira, tak. Polis tengok, oh tak apalah ustaz lepas lah. No. Sama. Kena layan sama. 300. Kan? Yang langgar tu tukang kebun, 300 juga. Pasal kesalahan dia sama. Itu kita adil tu. Kecuali lah kalau kata undang-undang kata maksimum 300 dan atas budi bicara. Tapi tak lebih daripada 300. Kan? Kalau yang langgar tu tukang kebun, RM50 dah lah. Kan? Saman kompon RM50. Sebab apa? Pasal dia ada perkataan budi bicara, tapi tak lebih pada 300. Yang langgar tu ustaz, 300. Pasal contoh teladan tak elok. Kan? Saya nak pergi ceramah ni, nak mengajar orang, tak kira. Nak mengajar orang kena tunjuk contoh teladan elok. Kan? Allah syed. Kan? Ada adil loh, adil, ya. Kena adil, ya. Jadi kita nak tengok dasar kesalahan tu. Dasar kesalahan tu. Kata dia langgar lampu isyarat pukul 12 tengah hari. Seorang lagi langgar lampu isyarat 12 tengah malam. Sama aja langgar je. Sama aja. Tapi 12 tengah hari tu sesak. Jalan tengah sesak. 12 tengah malam tak ada kereta langsung. Kereta dia satu je. Tunggu. Lampu isyarat pula lama. Dia pun dah tak tahan kata. Kan? Itulah ada polis tunggu kan. Jadi hak tengah malam tu 300 ke? Oh 300 ke? Kan? Tengah malam kan? Itu tengoklah, tengok. Kesalahan sama, tapi kalau ada peruntukan kata berdasarkan budi bicara. Biasa mahkamah dia akan tentukanlah. Ya, mahkamah. Mana undang-undang kata maksimum boleh denda sampai 10,000. Itu maksimum. Tak semestinya 10,000. Ya, itu makna dia tengok faktor-faktor lah. Oleh kerana yang ni langgar lampu isyarat, langgar isyarat tengah hari, yang ni langgar lampu isyarat tengah malam, yang ni kurang sikit pasal kereta tak ada. Yang ni berat, mahal sikit. Ya. Yang ni pula tengah malam tapi menyebabkan kemalangan. Dia rasa tak ada, dia pun langgar lampu isyarat, berlaku kemalangan. Lain pula. Pasal dia melanggar lampu isyarat dan menyebabkan berlakunya kemalangan. Kesalahan lain pula tu, dua kesalahan pula. Denda lain pula. Itu nak bagi adil tu. Nak bagi adil tu. Ya. Konsep dia tu. Fahkum bainahum bil qis. Ya. Qis, hukum dengan adil. Baik. Jadi daripada sini hukum dengan adil, sambung ayat 43 tu, Allah Ta'ala muskilkan. Allah Ta'ala buat satu kemuskilan. Wa kaifa yuhakkimunaka, bagaimana mereka nak jadikan kamu sebagai hakim? Bagaimana mereka nak minta keputusan kamu wahai Muhammad?
wa indahumut Taurat, sedangkan di sisi mereka ada kitab Taurat. Di sisi Yahudi itu ada Taurat. Fiha, dalam Taurat itu hukumullah, ada hukum Allah Ta'ala. Mereka dah ada dah, semua dah lengkap dalam kitab Taurat. Kenapa mereka nak tanya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan mereka beriman tak kepada Nabi Muhammad? Mereka tak beriman. Kalau yang beriman tu tak ada masalah. Abdullah bin Salam, dia dah beriman dah. Dia tak pakai dah kitab Taurat. Tak, Taurat pun bukanlah yang asli lagi. Dia akan pakai Quran, dia akan pakai sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Yahudi dalam ayat ni, dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Dia tak beriman Muhammad tu Rasulullah. Dia tak beriman kepada Quran. Dia ada Taurat. Jadi kalau dia tak beriman kepada Nabi Muhammad, macam mana dia nak minta keputusan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita kalau ada masalah, kita nak minta keputusan orang yang kita benci atau orang yang kita percaya? Orang yang kita percaya. Sekarang Yahudi, dia tak percaya kepada Nabi Muhammad. Dia benci Nabi Muhammad. Tiba-tiba dia minta keputusan daripada Nabi Muhammad. Ini muskil. Allah Ta'ala buat ta'ajub. Bukan Allah Ta'ala ta'ajub kita. Allah Ta'ala buat keadaan macam tu. Kaifa yuhakkimunaka. Bagaimana mereka nak minta keputusan kamu? Walaupun mereka minta, tapi muskil. Macam mana mereka boleh minta keputusan kamu, wahai Nabi Muhammad? Sedangkan mereka tak beriman kepada kamu. Sedangkan di sisi mereka ada kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ada hukum Allah Ta'ala. Bukan hukum mereka, hukum Allah Ta'ala. Summa yatawallawna min ba'di dhalik. Kemudian mereka berpaling daripada demikian. Daripada kitab Taurat pun mereka paling. Mereka percaya ini kitab Taurat, mereka beriman kepada Nabi Musa, itu pun mereka tak ikut kitab Taurat, mereka berpaling. Sedangkan kamu Muhammad, mereka tak beriman kamu Rasulullah, mereka tak percaya kepada Quran, mereka akan terima atau mereka akan paling? Terima ke paling? Mereka akan paling. Taurat yang mereka beriman pun mereka tak pakai sangat, apatah lagi Quran yang mereka memang tak percaya. Nabi Musa yang menyelamatkan mereka, Nabi Musa yang menyelamatkan titih keturunan mereka daripada Fir'aun, tu pun mereka tak percaya, mereka tolak Nabi Musa. Bagaimana mereka nak percaya kepada kamu Nabi Muhammad? Ini Allah Ta'ala buat kemusykilan. Kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurat fiha hukmullah summa yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Tidaklah mereka itu di kalangan orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut mereka itu tidak beriman. Tidak beriman makna kafir, boleh. Tidak beriman makna mereka tidak percaya kepada keputusan yang dilakukan oleh engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya Allah menurunkan kitab Taurat. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan, Allah memberikan. Allah memberikan, bukan bermakna Allah, bukan perlu kita beriktikad Allah tu berada di atas. Sebab anzalna menurunkan, turun daripada atas ke bawah kan, atas ke bawah. Bukanlah maksud itu. Anzalna memberikan, sebab itu dalam perbahasan sifat Allah Ta'ala, dalam perbahasan sifat Allah Ta'ala, dia ada istilah nama dia sifat zat. Dia ada istilah nama dia sifat af'al, sifat perbuatan. Sifat Allah Ta'ala juga, tapi dia perbuatan. Sifat zat adalah sifat dasar, sifat jati, dan itu adalah sifat yang dimaksudkan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu sifat zat. Misalnya sifat sama', mendengar, itu sifat zat, sifat jati, sifat dasar. Sifat tu sifat yang dimaksudkan. Bila kata innallaha sami'un, Allah mendengar, dimaksudkan memang Allah. Kita kena i'tiqad sungguh. Kerana itu disebut sebagai sifat zat bagi Allah Ta'ala.
Ada satu lagi sifat namanya sifat af'al. Sifat af'al ni sifat perbuatan. Dia bukan sifat zat. Dia bukan sifat dasar. Dia bukan dimaksudkan. Ya, bukan dimaksudkan. Misalnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 malam. Macam inilah, menurunkan. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 malam. Adakah dimaksudkan kita kena i'tiqad sungguh Allah turun? Tak. Dia tak sama. Dia tak sama dengan ayat Quran, innallaha sami'un basir. Yang tu kena i'tiqad, Allah Maha mendengar. Allah turun ke langit, dia maksud apa? Maksudnya kamu kena doa pada waktu tu. Kamu kena sembahyang tahajud tu. Itu yang maksud sebenarnya. Bukan nak cari macam mana Tuhan turun. Itu kata sifat af'al. Sifat perbuatan. Sifat zat, sifat af'al. Dua istilah tu. Jadi tumpuan kita adalah sifat zat. Sifat zat. Sifat zat ni kalau ternafi, tak jadi Tuhan. Sifat af'al kalau tak ni pun tak ada masalah. Ya. Misal kita kata sifat zat bagi manusia, hidup tu sifat zat. Hidup tu sifat zat. Kalau tak hidup, tak jadilah manusia yang hidup kan. Hidup tu sangat penting, sifat hidup tu. Tapi kalau gelak ketawa, kenyeh, renyeh, nampak gigi tu, itu sifat zat ke sifat perbuatan? Perbuatan. Kalau tak gelak ketawa, tak kenyeh, dia manusia ke buruk? Tak semestinya. Sebab itu bukan sifat dasar, bukan sifat zat. Ada manusia yang tak senyum langsung, ada jenis tak senyum, ada yang jenis tak suka gelak, tapi dia tetap manusia. Dia tetap manusia. Kan? Nampak tu nak beza tu. Sebab dia bukan Allah Ta'ala gelak, ada sebutlah hadis. Tak apa, itu sifat af'al. Dia tidak dimaksudkan dengan. Nak beza tu. Sama ni. Boleh faham Sifat zat. Itu sekadar saya sebut secara surface je tu. Istilah dia. Sifat zat dengan sifat af'al. Ya. Af'al ni mana? Perbuatan. Af'al, fi'il, perbuatan. Ya. Zat lah, zat. Secara mudah, sifat zat, sifat dasar. Sifat af'al ni sifat yang sekali-sekala berlaku, bukan dasar. Ya, bukan dasar. Jadi inna anzalna, Allah menurunkan, Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa. Fiha, dalam Taurat ada dua perkara. Yang pertama hudan, hidayah. Yang keduanya nur, ada nur. Ya. Ada hidayah, ada panduan, dan ada nur. Jadi sifat kitab Allah, dia ada hudan, hidayah, dia ada nur, dia ada cahaya. Injil pun ada hudan wa nur. Quran lebih-lebih lagi ada hudan wa nur. Jadi kalau nak mendapat hidayah, bacalah Al-Quran. Kalau nak mendapat nur, cahaya, bacalah Al-Quran. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah Ta'ala memberi hidayah kepada cahayanya bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nur, cahaya, cahaya Allah Ta'ala. Ini cahaya-cahaya Allah lah. Maknanya mendapat hidayah, nampak jalan kebaikan, terhindar daripada melakukan kejahatan, itu dapat nur, cahaya. Ya. Lawan dia zulumat, kegelapan. Maknanya kegelapan tu maknanya jauh daripada Allah, mudah melakukan maksiat, itu zulumat. Jadi kita nak nur, nak cahaya. Jadi Taurat sebut sini, Taurat adalah hudan, hidayah, dan nur, dan cahaya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita nak beramal soleh, caranya ada dalam Taurat. Ini bagi kaum Yahudi lah. Kalau kita nak beramal soleh, nak dapat panduan hidup,
nak berjaya dunia dan akhirat, panduan dia ada dalam Al-Quran. Panduan dia dalam Al-Quran. Kalau kita baca buku motivasi, kita boleh dapat panduan juga. Tapi dia setakat dunia. Dia setakat dunia. Nak sampai akhirat, Al-Quran. Ya. Tapi kita tak faham. Tak faham pun tak apa. Tak faham pun tak apa. Buat contoh umpama, kita ambil satu raga, kita isi raga tu dengan air. Kita ambil raga yang berlubang tu, raga tu kan. Raga, pergi ke kolam sungai, kita ambil cedok raga tu, kita nak pindahkan air dengan raga tu ke tempat yang lain. Dapat tak? Dapat, tapi sikit. Pasal raga tu berlubang banyak kan, nak pindah situ sana kan. Kalau kita ambil baldi yang ni, cepatlah 10 kali mungkin penuh. Kalau ambil yang berlubang tu, mungkin 100 kali tak penuh lagi. Tapi sekurang-kurangnya raga tu bersih tak? Bersih. Sekurang-kurangnya raga tu bersih. Maka begitulah Quran, kalau baca faham, macam air, kita pindahkan air penuh lah. Kalau faham. Kalau tak faham, macam guna raga, air tak penuh pun. Tapi raga tu jadi bersih. Maknanya kita tak faham sangat, kita tak jadi alim pun, tapi hati kita jadi bersih. Sebab hati kita tu macam hati kita tu macam raga tadi tu. Quran tu macam air. Quran tu paling kurang hati kita bersih. Walaupun kita tak faham, baca tak faham pun. Kan? Orang subuh makna tak faham pun, baca Yasin tak faham pun. Tapi dia membersihkan hati. Ya. Jadi orang yang bersih hati ni, dia mudah nak baca Al-Quran. Orang yang bersih hati, dia mudah nak baca Al-Quran. Kalau kita rasa berat nak baca Al-Quran, berat nak baca Al-Quran, makna hati kita karat lah, karat. Karat. Cuba bayangkan berapa lama kita baca Quran, berapa lama kita tengok handphone. Handphone lama lagi kan? Handphone lama lagi. Kalau handphone tu tengok Quran tak apa. Tengok gosip sana, gosip sini, yang banyaknya tidak memberi faedah yang besar kepada diri kita. Ada manfaat, tapi kita nak pilih mana satu yang baik, yang manfaat, mana satu yang tidak bermanfaat untuk kita abaikan. Bukan tak ada manfaat, ada manfaat, tapi kita nak kena berhati-hati. Baik, jadi saya nak pada Quran sebagai panduan kita. Dan saya dapati pengalaman saya bila ni ustaz-ustaz lah minta maaf, ustaz-ustaz kalau dia wallahu a'lam, ni pengalaman saya lah. Bukan nak kata semua orang ya. Kalau suka bergaduh tu suka bergaduh. Biasanya saya lah kalau suka bergaduh pasal jarang baca Quran. Kata ke orang tak sedar ke. Kalau suka nak bergaduh, rasa nak jawab je, orang ni kata tak betul ni, tu mana pasal malas baca Quran. Suka nak tanya orang ni tak betul, ni tak betul kan. Ustaz ni tak betul. Tapi bila rajin, bukanlah rajin dengan rajin sikitlah baca Quran dia malas nak jawab, biarlah. Kan? Kita taklah nak tegur depan-depan, nak memalukan. Kita slow nantilah, slow seletok kan. Hati kita lembut, malas kita segan nak angkat diri kita lebih sangat, nak menonjolkan diri kita hebat, nak menjatuhkan kawan kita, lawan kita, tak nak. Tak ada faedah, tak ada guna. Tapi masa 10 tahun dulu mana suka nak lawan, nak menonjolkan diri. Kan? Kita kurang hidayah ni. Kurang baca Quran. Ya. Sekarang ni pun kurang juga, tapi bolehlah bacalah. Baca, tengok, baca tak baca tu. Baca yang ni sikit, lepas tu selang 100 muka surat baca tu pula. Patah balik, baca lah, baca gitu. Taklah baca macam sebulan sekali khatam, 2 bulan tak. Tapi baca hari-hari tengok. Ada kesan Baik,
hidayah tu, nur cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun alladhina aslamu. Dengan Taurat ni lah menghukum oleh para nabi yang mana nabi ni sifat dia aslamu. Mereka ni Islam. Mereka ni menyerah diri kepada Allah. Bukankah Taurat untuk Nabi Musa? Kenapa dia kata para nabi? Allah turunkan Taurat kan untuk Nabi Musa kan. Tiba-tiba para nabi yang hukum. Banyak ni, plural. Para nabi hukum. Ramai. Maknanya selepas daripada Nabi Musa itu, Yahudi beramal dengan Taurat, dan di kalangan Yahudi itu ada para nabi. Dikatakan bilangan para nabi itu alfu nabiyyin, 1000 nabi. Selepas Nabi Musa itu ada 1000 nabi. Dalam kitab tafsir 1000 nabi. Bukan rasul, 1000 nabi. Mereka ada di kalangan Bani Israel. Maknanya mereka jadi pemimpin masyarakat. Sebab dalam hadis namanya Bani Israel ini tasusuhumul anbiya atau kama qal. Dalam riwayat hadis, yang menguruskan Bani Israel ni adalah para nabi. Siasah politik mereka itu diuruskan oleh nabi-nabi. Mereka bukan rasul, mereka nabi. Bawah sikit pada rasul. Jadi nabi-nabi ni hukum dengan Taurat. Itu kata yahkumu bihan nabiyyun alladhina aslamu lilladhina hadu. Para nabi hukum dengan Taurat. Para nabi ni pula mereka beriman Islam, menyerah diri kepada Allah. Lilladhina amadu, lilladhina hadu, mereka hukum terhadap orang Yahudi, Bani Israel. Begitu juga warrabbaniyun, dia ataf, dia dan kepada nabiyun, dihukum menghukum dengan Taurat oleh para nabi dan para rabbani. Rabbaniyun, rabbani daripada berkata rabbun. Rabbun makna Tuhan. Rabbun, rabba, rabba yurabbi, mendidik, mentarbiah. Rabba. Apa dia rabba ni? Orang yang mendidik lah. Kita boleh kata lah orang ni rabbani. Kumpulan nasyid rabbani. Daripada ni lah kot. Rabbani, mendidik, mendidik. Kata Ibnu Abbas, rabbani ni adalah alladzina yu'allimuna an-nasa sigharal ilmi qabla kibarihim. Manusia yang mendidik manusia. Rabbani adalah orang yang mendidik manusia bi sigharil ilmi, dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Dia mendidik step by step, sikit demi sikit. Itu dia rabbani. Rabbani, alim yang rabbani. Alim yang rabbani. Orang alim lah alim. Tapi bila dia nak sampaikan tu, dia nak didik anak murid, dia tak mulakan dengan masalah yang sangat payah. Macam mana dia nak mudahkan supaya anak murid dia faham. Dia mengajar sekolah rendah, matematik darjah 2, darjah 3. Dia mengaji degree. Dia boleh mengajar sekolah menengah, tapi dia diarah mengajar sekolah rendah. Dia cerita cara sekolah menengah. Hebat tak? Hebat. Tapi dia tak rabbani. Dia tidak rabbani. Dia tak boleh nak mendidik budak ni. Dia patut mula dengan ilmu yang kecil sebelum naik ilmu yang besar, kan? Jadi dia option dia patut sekolah menengah, sekolah rendah. Dia boleh dua-dua, tapi arah sekolah rendah, tapi dia mengajak cara sekolah menengah. Kan? Profesor. Hebat tak profesor? Hebat. Bidang dia hebat. Tapi cuba suruh dia ceramah kat budak sekolah rendah. Kebanyakan tak boleh. Dia tak boleh nak turun level dia, kan? Dia cerita teori Ibnu Khaldun, teori ni budak 5 minit ya. Kan? Budak-budak mainlah, naik angin lah.
orang tua pula cerita tu pakat buka handphone lah, dengar tengok handphone. Maknanya dia profesor alim, tapi dia tidak rabbani. Sebab rabbani ni dia duduk dengan masyarakat. Dia duduk masyarakat, dia tahu keadaan masyarakat, dia tahu keadaan individu, bagaimana dia nak deal dengan orang macam ni, macam mana dia nak bagi fatwa, pendapat yang sesuai dengan keadaan dia, nak mudahkan orang. Itu rabbani. Ya. Dia bukan semata-mata alim, tapi dia alim yang rabbani. Ya. Ini susah ni kita dapat ni. Ya, kerana orang alim biasanya dia nak tunjuk kehebatan ilmu dia. Ya, dia nak tunjuk kehebatan ilmu dia. Jadi dia bercakap tinggilah, barulah orang puji dia hebat. Ya. Itu nak bagi faham masyarakat tu. Itu rabbani. Jadi kata Ibn Abbas, yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Jadi seolah-olah Rabbani ni ambil daripada konsep dalam agama, iaitu Allah Ta'ala tekankan konsep tadarruj sikit-sikit, perlahan-lahan, dan konsep Nabi Muhammad iaitu taisirul umur, memudahkan perkara. Mudahkan dulu. Itu konsep dalam agama kita, sikit-sikit tadarruj, dan konsep Nabi Muhammad taisirul umur. Bukankah Allah Ta'ala haramkan arak berapa kali sebelum nak haramkan arak tu? Allah Ta'ala bagi tahu arak ni ada kebaikan, ada keburukan. Tak haram lagi, boleh lagi. Kemudian Allah kata jangan minum arak kalau kamu nak semayang, la taqrabus salat wa antum sukara. Dah limit dah masa. Barulah Allah Ta'ala haramkan arak. Tadarruj, sikit-sikit, step by step. Itu Rabbani. Ya, konsep dia tu, konsep Rabbani. Alim yang Rabbani dia kena pelan-pelan, kan? Orang tu isap rokok sehari 3 kotak, 4 kotak. Apa hukumnya ustaz isap rokok? Ikut fatwa Malaysia hukumnya haram. Ikut Syekh Yusuf Qaradawi haram. Semuanya haram. 3 kotak. Adakah dengar kita ceramah tu terus dia berhenti isap rokok? Tak, kan? Kita alim, fatwa macam-macam, tapi kita tak rabbani. Tak nak tarik dia tu supaya nak berhenti rokok tu je lah, kan? Kita tahu benda haram, judi haram. Ya, judi haram. Macam mana kita nak didik dia supaya meninggalkan perbuatan berjudi? Itu yang payah tu. Rabbani tu, alim rabbani. Kemudian yang ketiga, disebut 3 sini, wal ahbar. Ya nabiyun, para nabi, rabbaniyun, rabbani, alim rabbani, wal ahbar, dan orang-orang alim, hibr. Hibr, ahbar, plural ahbar, hibr. Hibr itu daripada dakwat. Hibr makna dakwat. Orang alim tu macam dakwat lah. Dia menulis banyak dan sebagainya. Hibr, ahbar. Ahbar ni pula bimastuhfidhu min kitabillah, dengan apa yang mereka diberi jaga daripada kitab Allah. Kitab Allah tadi kitab apa? Taurat. Kitab Taurat Allah tak jaga. Kitab Taurat Allah tak jaga kerana mereka diberi jaga. Mereka sendiri diberi tanggungjawab jaga kitab Allah. Oleh kerana mereka diberi tanggungjawab jaga kitab Taurat, maka kitab Taurat tidak terjamin. Ya. Kitab Al-Quran siapa jaga? Allah jaga, bukan kita jaga. Allah jaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Kami yang mewahyukan Quran, wa inna lahu lahafidh. Kami, kata Allah, kami sendiri akan jaga Quran. Bukan kita jaga. Bukan alim ulama yang jaga, bukan hafiz Quran jaga, Allah jaga. Jadi bila Allah jaga, tak akan berubah, selamat. Beza Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya, bimastuhfidhu min kitabillah. Mereka sendiri diberi jaga daripada kitab Allah. Sebab tu berlaku perubahan. Jadi tak ada lagi lah Injil yang asal, tak ada Taurat yang asal, tak ada. Injil pun tak ada lah. Yang ada nama Bible. Tak ada nama Injil.
Mana? Taurat. Tapi Taurat yang asal tak ada. Tak ada. Kerana Allah tak jaga. Mereka sendiri jaga. Diberi jaga. Jadi yang ada sekarang ialah Old Testament tu. Tapi dia bukan Taurat. New Testament, perjanjian baru. Dia bukan Injil. Dia Bible. Kalau dia Injil, kenapa tak namakan Injil? Namakan Bible. Okay, Bible. Dan Bible tu pula ditulis berapa lama? Daripada 7 benua dikumpulkan, daripada berapa puluh penulis dikumpulkan jadi Bible, compilation tu. Siapakah yang menulis tu? Sejarah dia tak kabur, tak jelas. Tak jelas, kan? Kenapa berlaku perbezaan antara Bible ni dengan Bible yang ni? Kan? Ada mana? Yuharrifunal kalim, mereka ubah. Yuharrifunal kalima am mawadhi', untuk ubah. Tahrif tu berlaku, perubahan tu berlaku. Kerana Allah tak jaga. Mereka sendiri diberi jaga. Wa kanu alaihi syuhada, mereka jadi saksi. Para nabi jadi saksi, Rabbani, alim Rabbani jadi saksi, ahbab pun jadi. Fala takhshawun nas, maka jangan kamu takut akan manusia. Wakhshawni, takutlah akan Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus jangan takut menzahirkan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Taurat secara khusus, ya. Secara umumnya jangan takutlah. Jangan takut kepada manusia dalam apa sekalipun, jangan takut kepada manusia. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, jangan jual beli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi kalau nak jual mahal lah. Mahal mana? Allah kata jangan jual ayat Allah dengan harga yang murah. Mana boleh jual mahal? Boleh jual mahal, tapi seluruh isi dunia adalah murah. Seluruh isi dunia adalah murah. Jadi kalau orang minta jual beli ayat Allah, ubah ayat Quran ni kerana dapat harga 100,000, murah. Dapat tanah 10 ekar, murah. Murah pasal nak banding dengan murka Allah tu. Nak banding dengan neraka, murah lah 10 ekar ni. 100 ekar, mahal ke murah? Nak banding dengan neraka, murah. Jadi dapat penghormatan seluruh dunia, banding dengan neraka, murah. Jadi kan? Tak boleh. Mahal kalau Allah redha. Kan? Kalau Allah jual beli je lah. Jadi semuanya tak boleh. Semuanya murah. Semua. Dunia isinya adalah terlalu murah. Nak dibandingkan dengan kemurkaan Allah, nak dibandingkan dengan azab api neraka. Jadi tak boleh lah. Tak boleh langsung. Jangan sembunyikan kebenaran. Yang haram tetap kena kata haram, yang halal tetap kena kata halal. Jangan ubah ayat-ayat Allah, ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah wahyukan, maka itulah orang kafir. Ayat ni menjadi perbincangan sehingga segelintir daripada masyarakat kita mengkafirkan umat Islam hanya semata-mata tidak melaksanakan hukum Allah. Diceritakan dulu kata dikafirkan kerajaan kerana tidak melaksanakan hukuman hudud. Maka dibacakan ayat ni, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak hukum dengan hukum Allah, itu dah adalah orang kafir. Diceritakan. Saya tak tahu kebenaran tu sebab masa tu saya baru lahir. Diceritakan tahun 60-an, 70-an tu, diceritakan. Benar atau tidak? Wallahu a'lam.
Tetapi pandangan yang sebegitu adalah salah. Tidak betul. Kerana bila kita tengok tafsir, ulama tidak bermudah-mudah mengkafirkan, hanya tidak melaksanakan hukuman hudud. Logik akalnya, kalau tak laksana hukuman hudud kafir, negara mana yang laksana hukuman hudud? Saudi je sekarang. Jadi Mesir tak laksana, kafir ke? Syria tak laksana, kafir ke? Libya tak laksana, kafir ke? Semua kafir. Kecuali Saudi je lah yang melaksanakan hudud. Itu cara logik akal. Adakah begitu mudah kita nak kafirkan semua umat Islam hanya negara tak melaksanakan hukuman hudud? Jadi itu cara fikir itu salah. Ya. Jadi ulama menyatakan ayat ni wa man lam, daripada Taus. Kita ambil contoh daripada Taus. Dia tafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ni kata Taus laisa bikufrin yunqilu anil millah, bukanlah kafir yang mengeluarkan daripada agama Islam. Tak kafir. Kafir tu kafir, bukan kafir sembah berhala tak. Islam lagi. Kafir ni makna yang lain lah. Ini ulama mentafsirkan, bukanlah kafir yang dimaksudkan dalam ayat ni kafir yang mengeluarkan daripada agama Islam. Ya. Dan ayat ni yang jadi kafirnya macam mana? Yang tak hukum dengan hukum Allah dengan i'tiqad mengingkari apa yang Allah Ta'ala wahyukan, yang tu baru jadi kafir. Maknanya kalau hukum hudud tadi, pasal apa tak hukum hudud, tak laksana hukum hudud, tak boleh nak buat. Kena undang-undang 2/3 Parlimen lulus baru boleh ni. Nak dapat 2/3 tu kan senang. Potong tangan wajib, potong tangan mencuri itu hukum Allah wajib. Tapi nak buat macam mana? Macam mana kita buat? Tak mampu. Tak. Dia yang i'tiqad wajib. Tapi tak boleh nak buat apa? Tak boleh nak buat apa? Tak boleh nak buat. Macam kita lah, tak boleh nak buat. Kan? Kita beriman. Kalau kafir, contoh kafir. Kenapa tak potong tangan? Potong tangan ni hukum padang pasir, hukum yang kuno, tak sesuai dah tu. Kan? Allah Ta'ala tak tahu yang mana lebih adil. Itu mengingkari. Kita ya hukum Allah Ta'ala, tapi kita tak tahu macam mana kita nak buat. Apa cara kita nak laksanakan hukum Allah? Itu mana? Kita beriman, kita percaya ni hukum Allah, tapi ketidakmampuan kita nak melaksanakan. Ya. Tak, kita ada sistem masing-masing. Saudi dia sistem monarki mutlak. Dia monarki mutlak. Dia senang ikut. Seorang raja kata buat. Semua kena ikut. Kita raja berperlembagaan. Demokrasi berparlimen. Brunei. Dia monarki mutlak kan. Kuasa raja. Itu pun bombang-bombang macam-macam. Bila dia nak buat je, kan, kena tekanan macam-macam. Dan nak buat dalam negeri dia je. Negara dia. Kan, saham sana jatuh, saham Brunei boykot lah, apalah, kempen, macam-macam. Sampai sekarang tak boleh buat lagi kan? Buat dah. Okeylah, mana sistem dia senang. Raja kata buat. Itu makna keadaan kita ni. Maknanya British tu dia kunci siap-siap dah, kita tak boleh buat. Kan? Macam mana pun kena buat lah. Dapat 2/3 buat, tak dapat dia tahu dah. Kan? Bukan senang nak satu tu. Dengan masyarakat pula majmuk lah, apalah kan. Orang Islam 65%, 70% je. Jadi, kan? Gaduh lah macam mana pun kau takkan boleh buat. Tapi masa tu kita ada masalah lebih besar, kita nak merdeka dulu.
Ada masalah lebih besar, merdeka dulu kan. Kalau tidak, British mungkin tak pergi merdeka, tak pergi merdeka. Komunal kan, komunal macam-macam. Jadi ada masalah itu, tim kita tak apa, kita ikut cara British, biarlah dia bagi syarat macam-macam, kita merdeka. Tapi kita terikat sistem kita tu, mengikat kita ya. Tapi kita nak jaga iman tu dulu. Kita nak jaga iman ya. Dia mungkin ada, kita boleh buat sikit-sikit hukum yang mudah, yang orang setuju. Ya, orang setuju. Misalnya hukum sebat. Hukum sebat. Dalam Islam ada, dalam sivil ada. Kita mulakan dengan sebat. Dia lebih ringan. Dia lebih ringan. Kalau kata potong tangan ni orang payah terima, kita mulakan. Kita ambil Rabbani, sifat Rabbani tu. Kita mula yang orang boleh terima apa dia? Sebat. Ya. Minum arak, sebat. Kemalangan maut kerana arak, sebat. Ya. Pasal dah kira arak, sebat je. Sebat. Apa lagi? Ya. Berzina, sebat. Ya. Sebat. Tak payah rejam orang tak boleh terima. Sebat. Kan? Kita mula hak orang boleh terima dulu. Tak banyak pun hudud, tak banyak pun 5-6 kesalahan je kan. Yang lain tu takzir, yang lain tu semua takzir. Takzir tak ada masalah. Jadi kita cuma tak ada qisas dengan takzir, dengan hudud. Qisas dengan hudud tu hanya mewakili dalam 1-2% je. Yang 98% takzir. Jadi takzir tu kita perkuatkan untuk lebih adil, lebih baik dan sebagainya ya. Qisas mungkin orang boleh terima ya, qisas kan, bunuh balas. Yang bunuh balik ya. Hukuman bunuh pun ada sekarang ni. Dadah ni bunuh sampai mati, gantung sampai mati. Ya. Jadi mana lebih besar, edar dadah ke bunuh orang? Sama ya. Jadi kalau edar dadah pun gantung sampai mati, mana bunuh pun boleh bunuh balas lah. Kita ajak kepada yang rasionalnya masyarakat majoriti boleh terima. Masyarakat majoriti boleh terima, ahli parlimen pun senang dia bawa aja. Bawa ke parlimen senang dulu, senang. Kita harap macam itulah. Kan? Ahli parlimen takut juga dibawakan lagi mengundi kalah pula. Tapi kalau nampak sentimen masyarakat dah setuju, dia mengundi sokong je lah. Kan? Jadi baik. Tapi bukan maksud tidak melaksanakan, bukan maksud tidak melaksanakan hukum Allah terus jadi kafir. Sama ada semayang hukum Allah. Hukum Allah. Adakah tak semayang jadi kafir? Tak. Ada ulama kata kafir. Tapi kita tak ambil pandangan tu. Sesiapa yang tak semayang, dia berdosa. Dan dosanya besar tetapi masih lagi beriman. Kecuali kalau dia tak semayang dan dia mempertikaikan perintah semayang. Dia memperlekehkan kewajipan semayang, baru jadi kafir. Jadi kesalahan memperlekehkan perintah Allah lebih besar daripada tak semayang. Karena kalau tak semayang berdosa. Kalau memperlekehkan perintah Allah, jadi kafir. Dia panggil juhud, mengingkari perintah Allah. Orang yang tak tutup aurat, kan? Kalau tanya dia, InsyaAllah tunggulah sikit lagi dapat hidayah. Maknanya wajib tak tutup aurat? Dia yakin tak wajib? Wajib. Cuma dia kata tunggu hidayah. Maknanya dia yang i'tiqad wajib. Dia beriman. Dengan dalil bila dia semayang, dia pakai telekung elok semua semayang. Pas semayang dia buka telekung, pakai skirt lah kan. Masuk masjid dia pakai telekung semayang. Pas semayang buka, tengok keluar masjid Al-Falah pakai skirt. Dan dia semayang. Kesalahan dia belum tutup aurat dengan sempurna di luar. Dia makna dia masih ada iman. Orang macam ni insya-Allah, kita mana dia masih ada iman tu insya-Allah. Tak lama insya-Allah dia akan patah balik, taubat. Tapi kalau orang tu mengingkari, memperlekehkan perintah Tuhan, itu payah ya.
Jadi maksud ayat ni tidak melaksanakan makna mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati orang ni kafir. Jadi kita nak kena hukum dengan hati kita, ini adalah hukum Allah, aku terima, cuma aku tak tahu macam mana nak laksanakan. Ya, begitulah. Mana puasa ke, zakat ke, haji ke, ya, kewajipan agama yang ni, rasuah ke, hukum Allah, dia terima rasuah, kita dah bercakap dulu rasuah tu, terima rasuah, makan rasuah, kan? Dia bagi rasuah, dia tahu benda haram, aku tahu ya Allah, tapi dia sedekah banyak, untuk masjid surau dia sedekah paling banyak. Pasal dia tahu duit ni duit haram, jadi sedekah banyak sikit. Kan? Kalau duit halal tu dia simpan elok kan. Jangan banyak zakat duit halal tu. Duit haram tak payah zakat. Duit haram tak payah zakat. Sebab bukan duit dia. Duit haram kan. Kena sedekah, derma banyak kan. Kan? Dia bagi kat jumpa pengusi surau ni, cek berapa? 50,000. Oh, banyak ni tak. Alah, duit tak apa elok sikit. Dia tak apa elok sikit. Kan masuk tabung masjid. Masuk tabung masjid dia jadi elok lah. Boleh guna bagi nak baiki, bagi anak yatim, bagi ibu tunggal ke orang susah kawasan, bagilah. Duit tak bersih pada dia. Bila dia masuk ni, masuk masjid, masuk surau, jadi bersih, kita boleh guna lah. Dia bersih, dia dapat cara tak bersih, kita dapat cara derma daripada dia, bersih lah. Ya. Boleh. Kalau tak mau bagi kat saya. Cuma bimbang jugalah bagi 50,000 tu bank negara kesan masuk 50,000 ni. Bank negara detect ni duit mana ni? Ni apa akta pengubahan wang haramnya. Amla kan. Takut kalau nak bagi sikit-sikit. 2,000. Pak masuk 50,000, bank negara kesan. Duit mana ni? Amla bahaya. Tapi kalau masuk masjid tak apa, 50,000. Masuk masjid, masuk pertubuhan tak apa. Dia masuk individu tak boleh, kan? Masuk bisnes perniagaan tak apa. Memang meniaga duit banyak tu. Masuk individu kan. Jadi kalau bagi sikit-sikit. Ustaz tu ni dia tahu apa elok Ustaz. Berapa? 2,000. Allah Ustaz. Itu contoh lah contoh. Dan bukan 50,000, sekarang bank negara dah kurangkan 25,000. Dia nak mencegah, mencegah pengubahan dikurangkan. Transaksi 25,000 dia akan disiasat sekali. Itu kena berhati-hatilah. Kita kena berhati-hati. Berapa? Insurans. Berapa? Syarat lepas. Undang-undang lah. Undang-undang. Syarat lepas. Tapi undang-undang tu kita kena jaga je. Okey, itu kufur. Kufur tu bukanlah kufur yang kufur. Macam kita kata hadis suami isteri lah ya. Hadis suami isteri. Sebab apa perempuan masuk neraka banyak? Bikufranil ashir. Kerana kafir kepada suami masing-masing. Perkataan kafir tu. Adakah kafir tu keluar dari Islam? Tak. Perkataan tu. Perkataan kufranil ashir. Kufur kepada suami. Maksudnya, kalau kita tengok suami isteri bergaduh. Bila suami isteri bergaduh, kalau tanya isteri tu, dia cerita yang baik pasal suami atau cerita yang tak elok? Yang tak elok tu daripada bila? Daripada mula kahwin tu. Dia cerita tak elok semua. Itu kufranil ashir tu, kafir kepada suami. Semua tak elok. Kahwin berapa lama? 25 tahun dah. Anak berapa orang? 5 orang lah. Tak ada yang elok langsung. Tak ada. Semua tak elok. Habis macam mana boleh dapat anak 5 orang ni? Semua tak elok. Oh, tengok. Itu pasal dia bergaduh, masa bergaduh. Bila masa bergaduh, nampak kekufuran kepada suami. Kan?
Tapi bila elok balik, tak jadi nak cerai, tak jadi bergaduh. Cerita baik ke cerita buruk? Cerita baik, suami dia baik. Tapi bila mula kahwin tu baik belakang. Tak ada yang tak baik. Ayat perkataan, saya nak sebut perkataan tu. Bukan mana kafir. Kafir agama, kafir mana tidak bersyukur. Tidak bersyukur kepada suami, lawan suami dan sebagainya. Itu fitrah. Itu antara sebab yang sebutlah hadis, wanita banyak diuban masuk ke dalam neraka. Ya, itu bagi wanita yang ada suami lah. Yang tak ada suami dah mati, alhamdulillah lah, selamat dah. Selamat dah, aku satu bab selamat dah. Selamat dah. Kan hidup selama seorang-seorang ni tak selamat dah kan? Selamat dah. Okey dah. Kalau ada suami payah gaduh dan sebagainya. Baik, kita berhenti dekat tu, nanti kita sambung ayat qisas tu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.